Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Miss. Okay, jadi program dah mula. Kita boleh teruskan sementara tunggu rakan-rakan lain masuk. Jadi diharap semua boleh bagi kerjasama dan bagi perhatian terhadap program kita malam ni. Link kehadiran akan diberikan 10 minit sebelum tamat program kita malam ni. Okay, boleh faham? Faham. Alright. Miss. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terluka, pengorbanan perjuangan anak bangsa. Para hadirin dipersilakan duduk senang. Seterusnya, bagi mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis menjemput yang berusaha Komander Rendah Muda Muhammad Asrizal Iswan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan syukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah program wacana Semarak Patriotisme yang diadakan pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, keterangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, berdaya saing, dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Allah jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ij'al khairu a'malina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Komander Rendah Muda Muhammad Ashrizal Iswan atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, untuk pengetahuan para hadirin, program wacana Semarak Patriotisme Anjuran Pusat Co-Kurikulum UiTM Shah Alam dengan kerjasama Unit Co-Kurikulum dan Majlis Perwakilan Komander Kesatria sesi 2020-2021 dan Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM yang diadakan pada malam ini bertajuk Patriotisme Berteraskan Perlembagaan Persekutuan Peranan Mahasiswa UiTM. Untuk julung-julung kalinya, program ini bukan sahaja disertai oleh 75,418 orang pelajar co-kurikulum UiTM seluruh Malaysia, malahan ia juga disertai oleh para pelajar Kolej Bersekutu UiTM, para pegawai, staf dan jurulatih co-kurikulum UiTM serta ahli komuniti luar. Program ini diadakan bertujuan untuk memupuk dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan pelajar UiTM serta memantapkan lagi ilmu pengetahuan para pelajar berkenaan perlembagaan persekutuan. Selain itu, ia juga untuk melahirkan mahasiswa UiTM yang mempunyai nilai-nilai insaniah yang tinggi dalam kehidupan seharian. Untuk makluman, terdapat pertandingan mencipta slogan bermula dengan ayat "Saya mahasiswa yang patriotik kerana..." Slogan ini tidak boleh melebihi 10 patah perkataan. Semoga semua peserta dapat menghasilkan slogan yang terbaik berunsurkan patriotisme. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput moderator kita pada malam ini iaitu yang berusaha Encik Fairuz Muhammad Darus, pensyarah kanan merangkap jurulatih Pusat Co-Kurikulum untuk meneruskan program. Dipersilakan.
Maaf, kami sedang mengalami beberapa masalah teknikal. Oleh itu, para hadirin diminta untuk kekal tenang dan bersabar. Program ini akan diteruskan sebentar sahaja lagi. Terima kasih.
Okey, baik para pelajar. Sementara kita tunggu program mula sebab diorang ada masak terlupa. Jadi saya nak ambil attendance untuk kelas saya. HPD 119 Group B. Okey, student saya mana yang saya sebut nama? Kalau ada sebutkan ada. Pertama, Nur Hazira binti Yusaini. Saya Miss. Nur Nabiha binti Azman. Saya. Alright, Nur Rashidah Izzati. Saya Miss. Putri Nur Anatasha. Saya Miss. Syafiqah Syamimi. Syafiqah Syamimi ada? Okey, Syed Hafiz Ashraf. Saya Miss. Alia Nabila. Saya Miss. Nur Adlin Khairina. Adlin Khairina ada tak? Okay, ada. Nur Aida Syafida. Saya. Alright. Nur Alia Natasha. Alia Natasha ada? Kita ada Fatihah Nafisa. Saya Miss. Alright. Nurul Ashikin. Saya Miss. Muhammad Arif. Saya Miss. Okey. Fakur Razi Lutfi. Saya Miss. Saya share dengan Ari. Saya ada masalah internet. Okey. Nuri Nadira. Saya Miss. Nelly Nazura. Saya Miss. Okey. Nur Asma Syazwani tak ada. Nur Husna Syahida. Saya Miss. Okey. Nur Eliana. Saya Miss. Alright. Nurul Jannah. Atas kesulitan student tadi, Nurul Jannah ada? kita teruskan dengan menjemput yang berbahagia dan Okey. Jadi kita sambung untuk attendance. Program dah mula. si Raja-Raja Melayu. Okey. So semua boleh fokus. Catat isi penting sebab nanti ada tugasan untuk buat video refleksi selama 2 hingga 3 minit. Alright. Masalah teknikal buat kalian tunggu-tunggu dah hampir 30 minit lebih ya. Walau bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur Pusat Co-Curriculum Universiti Teknologi MARA bersama dengan Unit Co-Curriculum itu Majlis Perwakilan Komando Kesatria sesi 2020 dan juga sesi 2020 dan 2021. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin berbicara dengan mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya lah, mungkin yang belum mengenali saya. Nama saya Syam Rahayu Abdul Aziz, saya seorang pensyarah undang-undang dan sekarang sedang menyandang, jawatan saya ialah penyandang kursi di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA dan pengalaman saya sebagai pensyarah lebih kurang 30 tahun dan umur saya sekarang baru 53 tahun dan saya sangat teruja untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi sekalian bagi tujuan ataupun bagi melihat ataupun bagi membicarakan tentang isu yang kalian sangat dekat di hati kalian semua. Saya diberikan amanah untuk berbincang tentang beberapa perkara tentang patriotisme. Tadi kan saya baca komen dalam banyak komen tu, sekarang kita ada lebih kurang 40,000 atas talian. Saya nampak komen-komen itu ada yang lebih kurang 120 komen dan banyaknya komen itu ada antara kalian yang menyatakan telah meninggalkan
kerja-kerja lain, meninggalkan assignment yang ada 2-3, meninggalkan tugasan untuk membuat laporan, latihan industri dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kerana keterujaan untuk mengikuti program yang berkaitan dengan patriotisme ini. Saya ucapkan salam UiTM, UiTM di hatiku. InsyaAllah kita akan berbincang dan mengupas hal-hal berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, saya lihat pelbagai komen yang dinyatakan dalam ruangan chat itu, ruangan komen itu. Saya harapkan kalian boleh lagi memberikan tumpuan kepada perbincangan yang akan kita lalui pada malam ini. Jadi kita pada saya akan memulakan perbincangan ini dengan melihat perbincangan ini dalam 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Pertama, saya akan melihat kepada aspek perlembagaan itu sendiri. Yang keduanya, sistem pentadbiran negara. Dan yang ketiganya, peranan mahasiswa. Ya, peranan mahasiswa. Apabila kita bercakap tentang rukun negara, tentang perlembagaan persekutuan, saya lihat tadi ada persoalan sama ada yang di-Pertuan Agong haruslah bertindak atas nasihat Perdana Menteri ataupun tidak. Saya tahu kalian maksudnya telah bersedia untuk melihat ataupun untuk membincangkan hal-hal berkaitan dengan perlembagaan dan juga patriotisme. Suka saya mulakan perbincangan bahawa kita sekarang hidup dalam sebuah negara persekutuan yang sepastinya ia merupakan satu realiti kehidupan yang kita hadapi. Ya, sekarang kalau kita lihat dalam negara kita, yang kalian juga belajar ataupun telah mengikuti perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan perlembagaan bermula dari sekolah menengah lagi. Tapi saya tidak mahu hanya pelajaran yang kita dapati di sekolah menengah itu kita kekalkan dengan pandangan ataupun pelajaran kita di sekolah menengah. Apabila kita mencapai usia dan bergelar mahasiswa, maka ilmu kita harus bertambah juga dalam hal patriotisme ini. Kalau kita bercakap tentang patriotisme, pastinya apa yang berkaitan dengan kita ialah kecintaan kepada negara. Maknanya cinta dan sanggup mati kepada negara itu demi kepentingan negara. Orang kata kalau kita melihat kepada seni kata lagu negaraku pun kita mengatakan kita boleh berkorban untuk negara kita. Jadi cintakan negara itu adalah suatu, patriotisme itu adalah perasaan yang cintakan negara sehingga sanggup mati untuk negara. Jadi kalau saya lihat bagaimana kecintaan kepada negara itu berlandaskan pada perlembagaan. Itulah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan saya tidak pasti sama ada perbincangan kita ini adalah berkaitan dengan subjek-subjek yang kalian ikuti di pusat kurikulum, tapi saya harapkan ianya adalah suatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi dan sebagai bakal pemimpin dan pewaris bangsa pada masa akan datang. Ya. Jadi saya mulakan dengan mengenalkan perlembagaan persekutuan itu. Kalau kita lihat dalam sejarah negara lah yang kita belajar di sekolah menengah dulu pun, kita sekarang hidup dalam sebuah negara yang mempunyai sebuah dokumen yang kita namakan sebagai perlembagaan. Jadi perlembagaan itu adalah satu dokumen yang menunjukkan negara kita ini adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka dan berdaulat itu merupakan suatu keadaan di mana kita mentadbir negara kita ini dengan cara kita sendiri. Apa yang kita mahu buat untuk negara kita, kita telah kita akan melaluinya menerusi peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Bagaimanapun kita sebagai warga negara hendaklah mengetahui sejarah negara itu sendiri. Saya sering menyatakan bahawa sejarah itu adalah sekolah. Sekiranya kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi mempunyai semangat untuk menjaga negara ini, maka ia adalah satu peluang. Jadi wacana ini adalah satu peluang untuk kalian
tentang apakah yang dimaksudkan kecintaan kepada perlembagaan itu sendiri. Jadi kita mahu mengenal dari segi perlembagaannya bahawa ia adalah satu dokumen yang menunjukkan sebuah negara yang merdeka. Jadi dalam konteks sebuah negara, perlembagaan itu adalah satu dokumen yang sangat mulia. Sangat mulia dari segi ia meletakkan negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka. Andainya kita tidak ada perlembagaan, maka kita mungkin boleh dikatakan sebuah negara yang tidak mempunyai jati diri, tidak mempunyai kedaulatan yang sendiri. Seperti yang kita ketahui juga bahawa perlembagaan ini adalah sesuatu yang amat penting, itu bukan sahaja sebagai simbol kemerdekaan bagi negara kita, tetapi ia adalah suatu dokumen yang meletakkan tata cara kita bernegara. Maksudnya, walaupun kita yang di-Pertuan Agong atau Perdana Menteri atau wakil ahli Dewan Rakyat atau wakil ahli Dewan Negara atau kita seorang pensyarah atau kita seorang mahasiswi, kita adalah tertakluk kepada perlembagaan itu sendiri. Maknanya tata cara bernegara. Saya lihat dalam ruang komen itu ramai yang mengingatkan rakan-rakan supaya tidak meletakkan komen-komen yang tidak baik, tidak bagus dalam ruangan komen, dan be professional apabila kita menghadiri program-program ilmu sebegini, memberikan tumpuan kepada perbincangan dan seterusnya berniat untuk mendapatkan ilmu dari program-program seperti ini. Sebab ia sebenarnya bukan mudah untuk kita mencari ilmu hanya di universiti yang kita ada, ya. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswi dah keluar daripada universiti, kalian tak akan jumpa peluang seperti ini lagi untuk belajar dan mengenali perlembagaan itu. Dia sudah jadi suatu yang terasing sebab kalian akan sibuk, akan lebih menumpukan kepada kerja masing-masing, ya, dan tidak ada masa untuk belajar tentang kenegaraan lagi. Jadi penting untuk mahasiswa dan mahasiswi mengenali perlembagaan ini bagi memastikan mahasiswa dan mahasiswi akan menjadi benteng kepada ketahanan negara dari segi kedaulatan negara dan dari segi mentadbir negara dengan cara yang baik berlandaskan kepada perlembagaan. Jadi kita hidup dalam sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri dan juga 3 wilayah-wilayah persekutuan, dan setiap negeri itu telah bersetuju untuk membentuk persekutuan. Jadi apabila membentuk persekutuan itu, maknanya kita mempunyai sebuah perlembagaan yang kita katakan sebagai dokumen mencapai kemerdekaan itu tadi, maka ia adalah suatu yang penting untuk kita ketahui sebagai sebuah negara persekutuan. Maka kita juga adalah mempunyai rakan-rakan daripada negeri-negeri yang berbeza. Maknanya sebuah negara persekutuan itu terdiri daripada negeri-negeri dan negeri-negeri itu mempunyai hak mereka masing-masing. Dari sini kita dapati bahawa kedudukan patriotisme itu contohlah. Kalau saya orang Kelantan, mestinya saya cintakan negeri Kelantan. Ya. Kalau saya orang Selangor, pastinya saya lebih cintakan negeri Selangor. Tapi saya juga perlu setia kepada sebuah persekutuan pada Malaysia. Sekarang kita ada 2 identiti, iaitu identiti dari sebuah negeri dan juga kita mempunyai identiti sebagai sebuah negara. Jadi apabila kita hidup dalam sebuah negara persekutuan ini, pastinya kalau orang Johor biasanya menggunakan istilah bangsa Johor, dan mereka sangat, sangat berbangga dengan mungkin pasukan bola sepak dan sebagainya, ya. Jadi di sini juga ada sentimen kenegerian itu. Jadi bila kita hidup dalam sebuah negara persekutuan, maksudnya perlembagaan itu adalah perlembagaan untuk mentadbir keseluruhan persekutuan. Jadi cinta kita pada negeri, setia kita kepada persekutuan. Jadi kita adalah dalam satu dilema antara cinta dan kesetiaan. Kita cintakan negeri dan pada masa yang sama kita setia kepada persekutuan. Jadi it's between love and loyalty. Itu persekutuan, ya. Bila kita katakan between love and loyalty, di dalam syarat kita hidup dalam sebuah negara persekutuan ini, hendaklah kita mentaati dan setia kepada persekutuan. Dan dalam rukun negara itu kita meletakkan istilah kesetiaan kepada raja dan negara.
Saya dari Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu ingin membawa kelestarian tentang institusi beraja ini bersama mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian supaya kita dapat menjadi benteng kepada kelangsungan institusi beraja itu sendiri sebagaimana ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi di sini saya mahu rangkumkan bahawa Perlembagaan Persekutuan ini adalah amat penting untuk kita ketahui. Ya, walau siapa pun kita, kalau kita seorang pelajar, kita boleh mengetahui bahawa beberapa prinsip utama dalam sebuah negara persekutuan, sebuah perlembagaan itu. Contohnya dalam perlembagaan itu adanya hal-hal berkaitan dengan negara persekutuan tadi yang saya sebut. Kalian juga mungkin dengar tentang hal-hal berkaitan dengan kebebasan asasi. Mungkin itu juga perlu saya nyatakan bahawa ia juga adalah satu elemen utama dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan ia juga meletakkan tentang bahasa sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang kalian semua sudah tahu bahawa ia ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi di sini kita dapati adalah menjadi tanggungjawab kita untuk faham pada Perlembagaan Persekutuan itu. Jadi kalau kita tanya siapa yang membuat perlembagaan, kalian mungkin sudah tahu. Biasanya guru-guru di sekolah menengah dulu, masa kita dalam tingkatan 4, tingkatan 5, guru-guru menyatakan bahawa Suruhanjaya Red atau Suruhanjaya Perlembagaan telah menderaf perlembagaan kita itu. Ya. Tapi saya mahu tambah sedikit pengetahuan kita di sini bahawa dalam konteks menyediakan perlembagaan itu bukan semata-mata Suruhanjaya Red yang membuat perlembagaan. Terdapat sumbangan-sumbangan atau peranan-peranan yang dimainkan oleh institusi beraja itu sendiri dalam menentukan apakah peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan yang boleh dijadikan hala tuju sebuah negara. Jadi apabila kita membentuk Malaysia pada tahun 1963, rakan-rakan kita dari Sabah dan Sarawak, rakan-rakan Bumiputra kita dari Sabah dan Sarawak perlu juga tahu bahawa asas kepada Perlembagaan Persekutuan yang kita ada sekarang ialah Perlembagaan 1957 dan ianya telah dipinda dan dimasukkan tuntutan-tuntutan atau syarat-syarat yang dikenakan oleh negeri-negeri Sabah dan Sarawak semasa kita membentuk Malaysia 1963 dahulu. Jadi orang yang mereka cipta perlembagaan kita itu dikatakan Suruhanjaya Red, tetapi terdapat peranan-peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu dalam menentukan peruntukan-peruntukan perlembagaan. Selain dari itu, Perlembagaan Persekutuan ini juga adalah berasaskan kepada perjanjian pada tahun 1948 yang kalian semua belajar kan, perjanjian 48, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan itu adalah asas kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 dan selangsungnya pada pindaan-pindaan perlembagaan yang berlaku pada tahun 1963 untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Malaysia ataupun untuk memastikan Malaysia, pembentukan Malaysia itu mempunyai garis panduan cara hidup, aspirasi negara dan sebagainya, ya. Jadi bila kita lihat kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan ini, kita dapati sejarahnya juga mempengaruhi apa yang ada, ya. Macam sekarang kita kalian lihat kan apa yang berlaku dalam sehari dua ni, ramai yang mengecam institusi raja kan. Saya harap kalian tidak termasuklah orang yang mengecam institusi beraja tu kan. Tidak ada mahasiswa UiTM yang mengecam institusi beraja. Kalau kalian mahu menasihati institusi beraja, saya galakkan menasihatinya. Tapi saya ajak, saya mohon, saya minta tolong pada kalian semua, gunakanlah bahasa yang baik-baik, hati-hati menggunakan perkataan-perkataan dalam bicara-bicara kita, sebab tutur kata kita itu menunjukkan budi kita sebenarnya, menunjukkan hati kita, siapa kita sebenarnya. Jadi di sini saya haraplah, ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian supaya menjaga tutur kata dan juga mengekalkan nilai-nilai kepribadian tinggi, nilai-nilai budi yang unggul, yang bijaksana. Biarlah sama orang yang mempunyai ilmu itu dengan adabnya. Tadi saya lihat juga komen mengatakan ilmu tinggi
tidak semestinya menunjukkan dia berbudi. Jadi yang pentingnya ialah berbudi dan berbahasa itu lebih tinggi daripada ilmunya. Orang yang berilmu tidak akan dipandang tinggi sekiranya tidak mempunyai budi. Orang yang tidak berilmu pun kalau budinya tinggi, adabnya lebih sopan, maka ia lebih bijaksana dan ia adalah lebih mulia daripada orang-orang yang ada ilmu tapi tidak mempunyai budi yang tinggi. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, berbalik kepada Perlembagaan Persekutuan itu, kita ketahui bahawa ianya mengandungi nilai-nilai yang tersendiri. Kalau saya nyatakan di sini, antara nilai-nilai yang ada dalam perlembagaan itu ialah pertama, nilai-nilai warisan. Kalau kita merujuk kepada nilai-nilai warisan itu, contohnya kepercayaan kepada agama, ya, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi bila Perlembagaan Persekutuan menyatakan tentang Islam sebagai agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Ini menunjukkan kepentingan dan ketinggian kedudukan agama Islam itu di dalam negara kita dan ia telah dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi ciri-ciri yang ada dalam perlembagaan itu menunjukkan nilai warisan yang kita ada. Yang keduanya kita ada bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa Melayu mempunyai dua fungsi utama, iaitu national language sebagai bahasa kebangsaan dan ia adalah bahasa untuk digunakan dalam upacara-upacara rasmi ataupun dalam urusan-urusan rasmi. Jadi saya harap kita memahami tentang tujuan kita mengenali perlembagaan ini untuk melihatnya sebagai satu dokumen yang meletakkan nilai-nilai warisan. Nilai-nilai warisan lain yang ada dalam perlembagaan itu ialah kedudukan institusi beraja. Saya suka menyatakan bahawa institusi beraja ini adalah institusi yang amat penting dalam perlembagaan. Jadi saya mahu kaitkan di sini tuan mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, bahawa institusi beraja itu adalah suatu institusi yang mempunyai peranan utama dalam pentadbiran negara. Mari kita mengenali institusi beraja, ya. Tapi sebelum tu, ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, saya minta kalian pada perbincangan ini sebab bukan senang juga nak jumpa saya ni, ya. Bukan senang juga nak cari masa untuk saya lapang dan bersama dengan kalian semua, ya. Jadi sebelum saya bincangkan tentang peranan institusi beraja ini, saya mahu perkenalkan juga kursi institusi Raja-Raja Melayu, ya, di UiTM. Mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, UiTM yang kebanggaan kita ini adalah satu-satunya universiti yang setakat ini mempunyai kursi institusi Raja-Raja Melayu. Kalian tahu tak apa itu maksud kursi, ya? Kalau kita yang beragama Islam ni, kita tahulah bahawa ada ayat kursi dan sebagainya tu kan. Dan kita amalkan ayat kursi tu setiap kali lepas solat kita baca ayat kursi tu kan. Perkataan kursi tu adalah menunjukkan suatu tempat yang agung, a prestige, ya, suatu tempat yang mulia. Maknanya kalau kita ada kalau kita di fakulti kita kita ada profesor kan. Jadi profesor itu maknanya orang tu kalau kita panggil dia profesor, maknanya dia profess the knowledge. Orang yang mempunyai atau menganuti ilmu itu namanya profesor, ya. Jadi ilmu yang ada pada seseorang itu menjadikan dia professing the knowledge dan he becomes a professor. Dia menganuti ilmu itu dan kemudiannya dia telah menjadi seorang profesor. Tapi bila di kerusi ni dia letakkan seorang profesor untuk menerjui kerusi, maknanya kerusi itu adalah suatu tempat yang sangat prestige, yang sangat tinggi kedudukannya untuk meletakkan hala tuju. Jadi bagi kita di UiTM, kita membuat kursi institusi Raja-Raja Melayu ni supaya penyandang kursi yang mana jawatan yang saya sandang sekarang ni ialah untuk melestarikan institusi beraja itu sendiri. Jadi kita macam saya di kerusinya jujur, ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, saya cuba membawakan idea bahawa institusi beraja ini adalah suatu institusi yang relevan, suatu institusi yang penting, suatu institusi yang boleh mengimbangi antara demokrasi dan
absolutism ataupun kemutlakan sifat raja tu. Jadi kita belajar dulu kan ada raja yang mutlak, sistem raja yang mutlak, dan pada masa yang sama kita mengamalkan sistem demokrasi. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, kita di UiTM di kampus Shah Alam, Pejabat Kursi Institusi Ajar Raja Melayu telah ditubuhkan, dan Pejabat Kursi Institusi Ajar Raja Melayu ini bertujuan untuk melestarikan institusi beraja dalam kalangan kelompok ataupun warga UiTM, tidak kira mahasiswa ataupun para pensyarah dan sebagainya ataupun staf-staf yang lain. Ya, kita mahu melestarikan institusi beraja dalam kalangan warga UiTM. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, orang-orang UiTM lah atau warga UiTM lah yang seharusnya mengangkat institusi beraja. Kalian pun tahu kan hubungan antara UiTM dengan Yang di-Pertuan Agong contohnya. Yang di-Pertuan Agong adalah Chancellor UiTM. Dan kita akan mempunyai Chancellor yang berbeza-beza dari masa 5 tahun ke 5 tahun. Maksudnya Yang di-Pertuan Agong merupakan Chancellor UiTM. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga institusi beraja? Apatah lagi kita adalah orang Melayu dan Bumi Putra yang duduknya di bawah naungan payung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalaupun kita bukan orang Melayu atau bukan kaum Bumi Putra, kita adalah warga negara Malaysia yang juga dijamin kedudukannya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam konteks institusi beraja, kita tidak melihat siapa dan dari mana. Kita tidak melihat agamanya, kita tidak melihat keturunannya, kita tidak melihat daripada warna kulitnya. Semuanya sama rata sebagai warga negara dan di bawah naungan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Jadi di sini saya mahu kaitkan, apabila kita bercakap tentang institusi beraja, sistem pentadbiran negara kita seperti yang kalian juga tahu, mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi sekalian, ianya adalah institusi beraja itu adalah institusi yang mempunyai kuasa dalam pentadbiran negara. Kalau kita kata kita pernah mendengar dan kita selalu mendengar frasa raja berperlembagaan. Tadilah ada satu soalan yang dikemukakan tadi, pada awalnya saya sebut tadi, adakah Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Yang di-Pertuan Agong hanya boleh bertindak secara bersendirian tanpa nasihat Perdana Menteri. Mahasiswa-mahasiswi, saya tidak mahu mengulas tentang itu secara mendalam kerana kita mempunyai program kita ini adalah satu program yang umum dan saya hanya mahu membawa kesedaran bahawa kita di UiTM perlu sedar bahawa institusi beraja itu adalah penting. Ya, tapi dalam konteks sistem pentadbiran negara saya mahu bercerita sedikit lah ya. Dalam konteks sistem pentadbiran negara kita tahu kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ya. Apa yang maksudkan dengan raja berperlembagaan itu adalah kita mesti ada raja. Dalam negara kita telah diniatkan apabila kita merdeka, anak-anak mahasiswa yang saya kasih sekalian, apabila kita merdeka, kita mengambil tindakan atau memutuskan dengan bijaksana untuk meneruskan atau melaksanakan kelangsungan kepada pentadbiran menggunakan sistem beraja. Jadi kita mempunyai raja pada peringkat persekutuan dan juga pada peringkat negeri. Di Tanah Melayu ini, di Malaysia ini kita mempunyai 9 orang raja tetapi dengan 10 tahta. 9 orang raja dengan 10 tahta. Bagi rakan-rakan di Negeri Sembilan, ni ada dari UiTM Seremban tadi kan. Bagi rakan-rakan dari Negeri Sembilan, kalian ada yang Tuan Besar dan juga kalian ada pembesar-pembesar bagi negeri. Dan ini juga dikira sebagai mempunyai kedaulatan. Kalau kita ikut perlembagaan, pembesar-pembesar bagi negeri juga, bagi negeri di Negeri Sembilan itu, undang ya, bagi Negeri Sembilan itu adalah antara yang mempunyai kedaulatan. Kalian faham tak kedaulatan ni apa? Kedaulatan ini adalah kemuliaan yang diletakkan dalam konteks sosial. Masyarakat ini meletakkan dia adalah pada suatu tempat yang
tinggi dalam kedudukan sosialnya dan kemudiannya telah dimaktubkan dalam perlembagaan. Oleh yang demikian, kita mempunyai institusi beraja pada peringkat negeri, bahkan bagi negeri 9 itu pada peringkat daerah ataupun peringkat kumpulan macam di peringkat negeri itu kita ada peringkat yang tuan besar dan juga pembesar-pembesar negeri itu, dan bagi negeri-negeri lain kita ada duli-duli yang maha mulia, raja-raja. Jadi di negeri juga kita mempunyai perlembagaan. Kalau kalian dari Perak contohnya ya, tadi ada dari Iskandar contohnya ya, kita ada perlembagaan negeri Perak. Kalau dari Kelantan, UiTM Macang ya, kampus Kota Baru ke, kita mempunyai perlembagaan bagi negeri Kelantan. Kalau dari Johor, UiTM Segamat ke, kita ada perlembagaan bagi negeri Johor. Jadi setiap kita mesti ada perlembagaan pada peringkat negeri. Dan pada keseluruhan peringkat persekutuan, kita ada perlembagaan persekutuan. Jadi ini bila kita ada perlembagaan ini, bila kita ada perlembagaan itu maknanya perlembagaan negeri itu menetapkan bahawa perlembagaan negeri itu menetapkan raja di negeri itu juga mentadbir negeri sebagai raja berperlembagaan. Begitu juga yang di Pertuan Agong. Walaupun kita faham bahawa yang di Pertuan Agong atau Sultan pada peringkat negeri mengamalkan sistem yang berpandukan kepada perlembagaan dan juga melaksanakan tanggungjawab berasaskan kepada nasihat yang diberikan oleh Menteri Besar pada peringkat negeri atau peringkat persekutuan oleh Perdana Menteri, tetapi dalam perlembagaan baginda juga mempunyai kuasa-kuasa budi bicara. Maksud budi bicara ini adalah budi bicara iaitu keputusan yang boleh dibuat oleh baginda sendiri pada khidmat baginda. Maknanya tak payah dengar daripada nasihat atau tidak memerlukan nasihat, ataupun boleh dengar nasihat tapi tidak perlu ikut pada nasihat itu. Itulah kuasa budi bicara. Terdapat beberapa perkara dalam perlembagaan persekutuan yang membenarkan terdapat banyak peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkan raja bertindak atas budi bicara baginda sendiri ya. Saya tak pasti ni, saya nak baca sikitlah komen dari penganjur ni, dari admin ya. Soalan, ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh juga saya teruskan ya. So boleh pin soalan dan saya terus jawab. Saya minta admin pilih soalan. Nampak yang sedang bersukaria je. Kalian memang sedang bersukaria dalam komen-komen tu semua. Tapi kalau ada soalan tu boleh admin ambil dan senanglah saya boleh bersembang dengan kalian mengikut soalan tu. Okey? Okey, kalau dah ada Encik Fairuz sebagai moderator, saya persilakan Encik Fairuz. Okey? Okey, ni ada soalan dari Afiq Amsyar. Thank you Afiq. Doktor, adakah institusi beraja mempunyai peruntukan tertentu dalam menjalankan proses semak dan iman dalam pentadbiran negara? Ya Afiq, soalan yang sangat bagus sebab saya tahu kalian ni tahu bahawa peranan yang di Pertuan Agong itu penting. Ya. Jadi institusi beraja ni boleh memberi nasihat kepada kerajaan. Institusi beraja juga boleh memberi amaran kepada kerajaan. Afiq perasan kan rakan-rakan yang lain tu juga beri perhatian ya. Hari ini berlaku apabila kalian ni sangat bertuah lah bila kalian buat program ni, kebetulan institusi beraja ni sedang melaksanakan tanggungjawab ya. Yang di Pertuan Agong sedang melaksanakan tanggungjawab atau mana yang digalang. Tadi baginda telah memberi perkenan untuk menerima menghadap Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar ni adalah ketua pembangkang kan. Lepas tu Lim Guan Eng, Tuan Lim Guan Eng. Dan mereka ini adalah wakil-wakil rakyat. Jadi di sini menunjukkan yang di Pertuan Agong juga mempunyai peranan untuk melihat, menyemak dan mengimbangi apa yang dilakukan oleh kerajaan atau juga boleh menasihati siapa-siapa sahaja yang berada dalam perwakilan di Dewan Rakyat tu. Jadi yang utamanya ialah semak dan imbang kepada tindakan kerajaan.
ada kuasa dia melalui institusi beraja yang di-Pertuan Agong itu sendiri atau melalui Majlis Raja-Raja. Saya dah habis dah jawab soalan Afiq tadi. Boleh Cik Fairuz? Assalamualaikum Prof Dato'. Itulah. Malam ni dia menguji saya. Mesti Apa cuak khabar Prof Dato'? Sihat Saya Alhamdulillah. seharian internet okey sebab saya pagi-pagi hingga ke petang ada conference international dan kita adalah penganjur. Alhamdulillah internet berjalan lancar tapi malam ni pada malam ni dia merajuk dengan saya. So, Tadi apa saya pun, baca terima komen kasih. Cik Fairuz, tadi saya baca komen dia kata dia bodoh. Jangan bodoh, mahasiswa UiTM tak bodoh. Saya baca komen tadi kata dia bodoh beradab. Bukan, saya tak kata begitu. Saya kata walau kurang ilmu kita pun macam tu lah. Macam kita tak belajar tinggi pun kita kena beradab. Itu je cerita dia. Okey. Betul Prof. Saya tertarik lah Prof. Mungkin ada Prof boleh ulas dulu soalan yang ni. Kalau pemimpin buat kerosakan ni, apa yang kita perlu berdiam diri? Yang ni silakan Prof. Atira Zakaria, Atira, anakku Atira. tak boleh diam. Yang salah kita kena tegur. Tapi saya kata macam ni, ni saya cakap bahasa Arab lah sikit. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun ianya pahit. Qulil haq, katakan yang benar. Tapi cara kita kata tu anakku Atira, cara kita cakap tu macam mana? Kita kena beradab, bersopan. Tadi ramai yang ingatkan kena beradab, bersopan dan sebagainya. Kita tak boleh diam diri. Itu tandanya kerosakan masyarakat kita kalau kita berdiam diri. Cara menegur tu kena belajar macam mana cara nak menegur. Sebab kalau kita nak tegur orang yang lebih dewasa, kalau kalian nak tegur saya pakai he tu saya memang tak dengar dah lah. Dia mesti ada berhormat cara kita menegur tu. Ya. Silakan Prof, ada soalan seterusnya. Prof, saya ingin bertanya, adakah Prof bersetuju jika golongan raja-raja membuat keputusan tanpa mengambil nasihat daripada Perdana Menteri demi keselamatan golongan raja terlebih dahulu? Silakan Prof. Okey, sekalian ni soalan ni ya. Okey. Sekarang ni saya kata pada pandangan saya, jujur saya cakap ya Faris, mahasiswa kesayangan, adakah saya bersetuju kalau buat keputusan tanpa mengambil nasihat? Dia macam ni tau, dia dua hala tau. Dalam sistem kita ni, macam kita dengan kawan kita lah, dia kena dua hala, dia tak boleh satu hala. Kita kata raja pun kena dengar nasihat orang. Dan para pemimpin demokrasi juga kena dengar penasihat raja sebab masing-masing ada pandangan. Masing-masing mempunyai keutamaan dalam tugasan masing-masing. Jadi raja ni dia berada di atas, dia lihat dia di luar pagar politik. Orang politik juga mungkin ada kepentingan, kita tak tahu kan. Jadi pada saya, kedua-duanya hendaklah bergandingan. It takes two to tango tau. Tak boleh seorang je. Dia mesti dua. Maknanya dua-dua belah pihak itu mendengar antara satu sama lain. Walaupun dalam perlembagaan dia kata setengah-setengah perkara boleh melihat dalam konteks, boleh yang di Pertuan Agong atau duli-duli yang maha mulia hendaklah bertindak atas nasihat. Tetapi pada masa yang sama ada juga pihak pimpinan demokrasi juga perlu dinasihati oleh raja-raja. Okey? Boleh Faris? Apa yang Prof masukkan ni ada sema dan imbang ya Prof? Betul, salah. Maknanya dia kedua-duanya sekali lah. Sebab apa dia Faris tadi soalan Faris lagi lah. Kata apa? Absolute power corrupts absolutely. Kita tak boleh bagi centralization of powers tu atau penumpuan kuasa tu pada satu-satu pihak. Oh, kalau dia kata kalau saya jadi kelakar lah soalan seterusnya. Ketua negara namanya. Apa pandangan Prof Dato' bagaimana kaedah yang berkesan dan bersesuai untuk memperkukuhkan patriotism dalam keperluan zaman yang sangat mencabar dari aspek keberbahagiaan bangsa dan kaum di Malaysia ni? Okey. Ini daripada jurulatih ni, daripada staf kita ni jurulatih di Puncak Alam.
Keton negara ni, Cik Suami. saya lihat macam ni, memang mencabar pada masa sekarang, memang mencabar. Tapi satu perkara lah, pagi tadi juga pagi semalam saya bersama dengan Jabatan Hak Ehwal Wanita Sabah. Ini juga dikaitkan sebabnya kita ni warga negara Malaysia ni, rakyat ni, kita masih belum membezakan antara kerajaan yang melalui demokrasi dan juga kecintaan kita kepada negara. Dia dua benda berbeza tau. Cinta sayang kita kepada negara ini berbeza daripada ketaksuban kepada politik. Saya selalu menyatakan bahawa walau apa pun parti yang memerintah, cinta kita kepada negara tetap sama. Dan kita mahukan sebagai warga negara, kita mahukan parti-parti politik itu meletakkan perlembagaan dan kepentingan negara pada tempat yang paling utama. Bukan meletakkan kepentingan parti. Jadi rakyat kena tegur orang parti itu. Jadi dalam konteks mencabar ini dari segi kepelbagaian bangsa dan kaum, kalau kita berpegang kepada prinsip perlembagaan, semua kaum. Jadi sekarang ni bukan setengah kaum, bukan kita Bumi Putra saja yang perlu belajar perlembagaan. Semua kaum hendaklah dimasukkan fahaman, dan saya guna istilah diindoktrinasikan kefahaman perlembagaan itu ke dalam jiwa dan nurani masing-masing. Jadi kita kena tahu apa yang perlu kita bezakan. Antara apa yang kita bezakan ialah antara cinta ataupun kesetiaan kepada negara dan loyalty to our political party. Itu satu sebab yang menyebabkan orang ramai keliru apa yang patriotisme. Ada orang kata patriotisme itu jaga kerajaan semasa. Itu bukan. Patriotisme itu sebenarnya untuk menjaga kepentingan negara dan bagi kita warga negara menjaga elemen-elemen dalam perlembagaan. Perlembagaan tidak mahu memecah belahkan. Pernah Cik Suami saya tanya, saya kata kalau kita menyatakan perlembagaan ini mendiskriminasi ataupun tidak memberikan kepentingan kesaksamaan kepada semua bangsa, saya fikir itu adalah suatu tanggapan yang amat salah terhadap terhadap penggubal perlembagaan kita dulu ataupun datuk nenek moyang kita dulu. Saya fikir itu adalah tanggapan yang salah. Jadi di sini pada saya, kembalilah kepada peruntukan perlembagaan. Apabila kita kembali faham kepada peruntukan perlembagaan, maka kita akan dapat mengimbangi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam kepelbagaian bangsa dan kaum di negara kita. Banyak soalan ni. Okey, saya serahkan kepada admin untuk kutiplah apa-apa yang perlu ataupun saya teruskan bercakap tentang isu saya rasa soalan Cik Suhaimi tadi bertepatan dengan tajuk kita pada malam ini sebenarnya Prof. Patriotism berteraskan kepada perlembagaan. Maknanya yang Prof nyatakan tadi, kita cintakan tanah air berteraskan undang-undang perlembagaan. Bukan kerana parti sebenarnya, berlandaskan undang-undang. Jadi itu sebenarnya satu kupasan yang menarik sebenarnya Prof. Maknanya kita kena faham perlembagaan itu sendiri, hak kerajaan itu apa, hak rakyat itu apa, dan bagaimana kita nak bersuara seperti mana yang Prof nyatakan tadi. Kita boleh bertegur, kita boleh tegur mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan dalam perlembagaan Prof. Jadi mungkin kita boleh ambil soalan lagi daripada kita punya pelayar mahasiswa kita. Okey. Ada? Okey Prof, Alia bertanya Prof. Maaf, saya nak tanya apa pandangan Prof tentang masyarakat kini yang masih memandang rendah terhadap institusi raja kita. Ini masyarakat luar yang dikata tidak meletakkan institusi raja itu pada tempatnya Prof. Silakan. Saya kata tak baguslah macam tu, tak eloklah. Okey, Alia sorry saya cakap betul. Memang tidak baguslah untuk kita lihat institusi raja ini ataupun memandang rendah pada institusi raja. Sehari dua ni kita nampak memang komentar-komentar yang dihantar oleh para pemain internet ni terhadap institusi beraja. Saya fikir kerana mereka ni tidak faham satu kesan kepada penyataan yang dibuat tu. Kalau mereka memandang rendah kepada institusi beraja, pada masa yang sama kita telah menolak amalan hukum negara kita, kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila kita merendahkan raja, pada masa yang sama menunjukkan merendahkan negara
sendiri. Kalau raja tu salah, tidak salah untuk menegur. Itu saya mahu tegaskan. Tidak salah untuk menegur. Tapi apabila memandang rendah kepada institusi beraja itu, maksudnya kita memandang rendah kepada diri sendiri atau negara kita. Ya. Jadi apa yang saya mahu kongsi di sini ialah rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Kalau ramai yang menyatakan bahawa mereka anti raja, maknanya apa yang berlawanan dengan institusi beraja ni ialah anti raja. Kesan daripada anti raja itu mereka mahu bina republik. Ya, maknanya lawan kepada sistem beraja ini adalah sistem republik. Kalau kita ada institusi beraja, kita mungkin boleh mengamalkan demokrasi. Sama juga kalau kita amalkan republik pun amalkan demokrasi. Tapi mahasiswa-mahasiswi tolong fikir sekali macam ni. Adakah kita boleh menjamin tiadanya korupsi, tiadanya racism, tiadanya inequality dari segi pendapatan sekiranya kita mengamalkan republik? Saya membaca suatu kajian yang dibuat bahawa 2,000 orang lebih di Amerika Syarikat yang mengamalkan presidential system yang tak ada raja, 2,000 orang lebih kekayaannya itu melebihi Ratu ataupun Queen Elizabeth. Maknanya Queen Elizabeth tu lebih miskin berbanding dengan orang-orang Amerika. Kalau di tanah air kita ini, kita bandingkan pemain-pemain demokrasi dengan institusi beraja itu, adakah pemain demokrasi itu bersih sebersih-bersihnya? Kalau kita rasa institusi beraja itu ada calar-calarnya, adakah tiada calar langsung dalam konteks orang yang bermain demokrasi ini? Jadi pada saya, setiap sistem ni dia ada kelemahan dia. Sebab itu gabungan dua sistem itu penting. Kalau kita ambil satu je sistem, mana ia akan menjadikan sistem itu timpang. Jadi kalau kita ada dua sistem yang kita bercakap tentang semak dan imbang itu, maknanya ia adalah lebih baik. Bahkan Aristoteles, seorang ahli falsafah itu menyatakan 3 sistem itu adalah baik. Pertama demokrasi, kedua monarki dan ketiga menggunakan sistem sosial. Maknanya sistem ketinggian sosial ni maknanya kita masih ada. Dalam negara kita contohnya kita menghormati orang yang mempunyai kedudukan dari segi kedudukan agama yang lebih tinggi contohnya. Sebab itulah kita menghormati ulama. Dari sistem sosial itu begitu. Dari demokrasi mengimbangi monarki, monarki mengimbangi demokrasi. Dalam mana-mana negara di dunia tidak bebas daripada kebobrokan sistem itu. Sebab manusia yang mengendalikan sistem itu tidak dapat memberikan apa yang dimahukan oleh rakyat. Kadang-kadang rakyat pun tak tepat. Jadi kita memerlukan demokrasi, kita memerlukan monarki dan kita memerlukan sistem sosial yang menghormati antara satu sama lain. Okey, kalau kita bercakap tentang institusi beraja, sekarang ni banyak, saya cakap terus terang. Kenapa orang tidak menyukai institusi beraja? Ada sebab-sebabnya. Saya senaraikan lebih kurang 15 sebab. Kenapa? Adakah Prof mereka tak faham apakah fungsi-fungsi raja itu sendiri, Prof? Saya rasa peranan mereka yang dimainkan oleh institusi raja. Saya rasa mereka ada setengah-setengahnya mereka faham peranan institusi beraja tu. Tapi mereka tidak boleh melihat kesan kepada hilangnya institusi beraja tu. Sebab mana dia anak-anak tidak dapat melihat semak dan imbang itu, Prof. Dia macam dia tak dapat lihat contohlah. Dia tak dapat lihat implikasinya. Implikasi. Maknanya contohlah, kalau kita kata kita buang sistem beraja. Contohlah, yang anti monarki ni dia tak nak sistem beraja. Jadi dia mesti ada cadangan satu sistem lain nak ganti kan? Sistem apa? Mereka akan sistem republik. Sistem republik ini apa? Sistem republik ini biasanya diketuai oleh seorang presiden. Kan? Jadi presiden ni siapa? Adakah presiden itu kita jamin wataknya itu lebih baik daripada seorang raja? Sebab presiden ni lagilah sebab dia akan membeli undi-undi itu dan sebagainya. Jadi pada saya, kalau kita lihat kebaikan dan keburukan kedua sistem itu, negara-negara yang aman dan stabil di dunia ini mengamalkan sistem beraja.
Jadi memanglah raja itu ada silapnya. Adakah orang politik itu tidak ada silap? Dan kita nampak sekarang berapa memang penambahbaikan perlu. I don't say that, saya tidak menyatakan bahawa sistem monarki itu perfect. Saya tidak mengatakan itu perfect. Tiada sistem yang perfect. Sebab ia bermain dengan manusia. Hanya Rasulullah SAW yang perfect kalau kita orang Islam kan. Jadi di sinilah anak-anak mahasiswa fikir apa yang kesan daripada apa yang kita buat. Okey, sekarang saya nak cerita pengalaman Perancis dalam revolusi Perancis ya. Thomas Paine seorang ahli falsafah yang menyokong kepada penghapusan sistem beraja dan lawannya ialah Walter Berchtold. Walter Berchtold menulis English Constitution. Beliau menyokong institusi beraja. Mereka menyokong institusi beraja tapi Thomas Paine menolak institusi beraja. Selepas itu hasil daripada penulisan Thomas Paine juga mempengaruhi berlakunya revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu membuang raja. Tetapi tuan-tuan baca, mahasiswa-mahasiswi saya kasih sekalian, bacalah kisah hidup Thomas Paine sehingga beliau mati, beliau kata dia tidak mahu dikebumikan di luar daripada kawasan rumahnya kerana malu dengan apa yang dia telah buat. Menghapuskan institusi beraja. Jadi di sini saya nampak bila kita orang muda, saya pernah muda juga dulu, bercita-cita tinggi. Kita tahu kita beridealistik, kita teruja dengan idea-idea baru terutamanya anti-establishment. Tetapi kita kena fikir kesannya mahasiswa-mahasiswi saya kasih sekalian, jangan lihat kepada satu batang tubuh raja, tapi lihat kepada kepentingan institusi beraja tu. Dan kita mesti faham bagaimana seorang raja itu mengendalikan tanggungjawabnya. Okey. Okey, Prof. Banyaklah soalan ni, saya sangat gembira. Kalian dalam Ya, Prof. Saya pun dia punya skrin laju sangat. Oh, skrin laju. Ada yang kata saya muda. Saya muda, umur saya baru 35. Okey, kita minta bantuan teknikal untuk pin soalan. Jika ada soalan lagi, kita Amirul bertanya, Prof, mengenai dasar pecah dan perintah yang masih dijalankan biarpun telah dihapuskan sejak merdeka. Disebabkan itu diskriminasi berlaku. Dan apakah institusi raja ada kuasa mengenai itu? Mungkin ada apa perkara yang Amirul nak tanya ni sebenarnya. Kan Amirul be spesifik, boleh tak Amirul nak cerita kisah mana yang berlaku diskriminasi ni? Okey. Saya boleh bacalah apa yang Amirul nak tanya ni. Mungkin nak kata raja tu lebih diletakkan pada tempat yang lebih tinggi dan sebagainya lah kan. Tapi Amirul, kita faham ya, dalam sistem kita ni kita mempunyai cara-cara bagaimana menangani isu-isu berkaitan ni. Memang diskriminasi itu boleh berlaku kalau ia dibenarkan oleh undang-undang. Okey, saya nak cerita sikit lah pasal pasal diskriminasi ni. Kalau suatu perkara itu dibenarkan oleh undang-undang, maknanya ia dibenarkan. Kenapa ia dibenarkan? Sebab diskriminasi itu adalah suatu yang positif. Saya bagi contoh macam ni je. Tentang orang yang susah contohnya, adakah kita perlu bagi dia duit yang lebih banyak daripada orang yang sudah kaya? Itu saja. Jadi kalaulah contoh komuniti Bumi Putra dan orang Melayu mempunyai hasil pendapatan yang rendah secara kelompok, ya. Jadi adakah mereka perlu diberikan peluang yang sama dengan orang yang telah kaya? Saya baca dokumen sejarah. Masa kita nak merdeka dulu, Tun Tan Cheng Lock pada masa itu, Encik Tan Cheng Lock, dia menyatakan bahawa kita orang Cina akan membantu orang Melayu dari segi ekonomi. Itu janji masa kita nak merdeka. Jadi kita bagi saya, diskriminasi itu sekiranya ia untuk memberikan kesaksamaan dan keadilan, maka ia adalah penting. Sebab equality does not mean justice. Apa yang kita cari ialah keadilan, bukan kesamarataan. Yang kita cari ialah kesaksamaan, bukan kesamarataan. Sebab kesamarataan itu kadang-kala akan mendatangkan ketidakadilan. Apa yang lebih aula, yang lebih tinggi dalam perlembagaan ialah untuk mencari keadilan, bukan kesamarataan. Walaupun kesamarataan itu dijamin, tetapi tujuan yang di ultimate, yang paling tinggi, yang paling luhur itu ialah mendapatkan keadilan.
Okey Amirul, thank you Amirul for us. Terima kasih Amirul, nanti kita jumpa lagi. Okey Prof. Kita Okey. sebenarnya dah masuk bahagian ketiga sebenarnya Prof. Itu berkaitan antara UiTM dan perlembagaan itu sendiri. Berbalik dengan Amirulnya soalan juga tadi. Yang ramai juga di luar sana menyatakan tidak adil UiTM itu untuk Bumiputera. Ini kaitan tadi tentang isu adil atau tidak itu tadi. Diskriminasi tadi lah kan. Okey, rakan-rakan, anak-anak, rakan-rakan, pensyarah, para jurulatih, anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang saya kasihi sekalian ya. Pertama, tanggungjawab kita ialah untuk belajar perlembagaan ni. Sebab apa mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, kalau kita tak belajar, kita tak tahu hak kita. Kita tak tahu apa orang cakap itu betul atau salah. Kita mesti belajar sendiri. Kalian lebih bijak daripada saya. Saya tahu sebab kalian juga mempunyai ruang yang lebih luas untuk belajar daripada saya dulu. Masa saya belajar, saya tidak ada peluang untuk cakap seperti gini. Tidak ada peluang untuk mendengar apa yang saya cakap dengan kalian. Semua kelas. Jadi Ada di kalau situ saya kan, bercakap tentang peranan kita ialah peranan kita mahasiswa-mahasiswi, tadi saya sebut pada awal, semasa kita berada di universiti inilah tempat untuk kita belajar. Maka carilah ilmu itu dalam pelbagai dimensi. Tuntutlah ilmu itu dalam pelbagai dimensi. Cuma semat dalam hati, kita ini adalah bangsa bermaruah. Semat dalam diri kita, letak dalam hati kita bahawa kita adalah bangsa yang bermaruah. Itu yang penting. Sebab walau apa pun tumahan yang diberikan kepada kita bahawa kita ini mendiskriminasi, kita ini bangsa yang resis, tapi semat dalam diri adalah kita mempunyai maruah. Itu satu. Dan apabila kita mempunyai maruah, kita mesti jaga maruah kita dan kita mesti tahu apa hak-hak kita. Sebab kalau tanpa ilmu, kita tidak boleh menjaga hak-hak kita. Jadi ketahuilah peruntukan dalam perlembagaan, maka kita akan mengetahui apa hak-hak kita. Kita belajar dulu perlembagaan itu. Jadi ada orang menyatakan seperti Cik Farul sebut tadi, ada orang menyatakan bahawa UiTM ini adalah satu bentuk diskriminasi kerana tidak membenarkan orang yang bukan Melayu dan Bumiputera untuk menyertai kita. Saya fikir di Universiti Teknologi Mara ni ada juga pensyarah-pensyarah yang bukannya daripada bangsa Melayu atau Bumiputera. Yang keduanya, kewujudan kita ini adalah untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan negara ini. Sebab kita bangsa yang terbanyak. Sekiranya bangsa ini tidak dididik dengan baik, dengan pendidikan yang baik, maka bangsa ini akan ketinggalan. Sekiranya bangsa yang majoriti ini akan ketinggalan, maka negara ini akan tidak tenteram sebab bangsa majoriti itu tidak gembira. Apabila kita mahu mengembirakan sebuah negara, ianya adalah apabila kita mahu mengembirakan sebuah negara, ianya adalah bergantung kepada kegembiraan dan kemakmuran, kesejahteraan bangsa yang utama itu. Pada saya, diskriminasi yang dikatakan diskriminasi itu adalah suatu tindakan untuk membaik pulih perbezaan antara komuniti dari segi kedudukan. Ada pelajar yang dah datang. Itu cuma untuk ITM. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian ya, UiTM. Tetapi bangsa-bangsa lain tidak disekat untuk menyertai pengajian-pengajian pada peringkat yang tertinggi yang lain. Boleh dengar tak suara saya? Hanya UiTM disediakan supaya diberikan fokus kepada bangsa ini, terutamanya Melayu dan Bumiputera ini. Syafiqah Syamimi ada. Harus kita ingat eksklusiviti yang kita ada di UiTM ni bukan bermaksud diskriminasi. Nur Aidlin Hairina. Bukan bermaksud diskriminasi. Ia adalah untuk mengangkat bangsa ini pada suatu tahap yang mulia supaya bangsa yang majoriti ini boleh mendapat pendidikan yang sesuai. Saya Miss. Dan sekiranya mereka bahagia, maka bahagialah. Siti Nur Ain Ashikin. Sekiranya bangsa yang majoriti ini tidak bahagia, negara ini juga Nurul Farisha. Jadi ada orang cakap macam ni lah, orang bercakap Adlin Hafiz. Yang tu kalau dekat sekolah rendah SJKT, SJKC tu boleh buat, kenapa dekat peringkat universiti tak boleh buat? Kan? Adlin Hafiz ada tak? Ini adalah satu persoalan yang saya suka nak jawab sebenarnya.
Suka nak jawab sebab apa? Aku malu Fi. Sebabnya kadang boleh, kadang tak boleh. Saya Miss. Kadang boleh, kadang tak boleh. Jadi macam itulah saya fikir mahasiswa-mahasiswi UiTM sekalian, Hakim kalian Henry bertanggungjawab untuk memahami perlembagaan. Kenapa? Kerana kalian Hakim perlu ada? tahu apakah hak-hak kalian dalam perlembagaan. Itu satu. Yang keduanya, apabila kalian Intan tahu Nurmawada. tentang hak-hak yang kalian ada itu, kalian akan berusaha untuk memastikan kalian ini Intan bangsa ada? yang berdaulat dan bangsa bermaruah. Bangsa yang bermaruah tidak akan menghina Muhammad Adam. atau tidak akan menafikan hak orang lain. Kalau Melayu boleh menerima orang lain menjadi warga negara tanah Melayu ini, Adam ada? kenapa kita tidak boleh berkongsi? Sebab sememangnya orang Melayu Muhammad akan Firdaus. berkongsi kekayaan dan juga kekayaan dan kemakmuran negara ini. Rashad Kita tidak Daniel. sekali-kali akan Okay, Miss. menafikan hak-hak yang ada. Firdaus Sebab tak ada? kita percaya kepada perlembagaan. Bahkan kita akan berjuang untuk menegakkan hak-hak kaum lain. Saya sebut lagi sekali Sebab nama ia yang tak kita pernah adalah lagi. bangsa yang bermaruah, Pertama Syafiqah bangsa Syamimi. yang menepati janji. Kita ada. Semangat dalam diri begitu. Kita tidak akan Hakim. menghina orang lain. Kita tidak akan menafikan Saya William. orang lain. Kita tidak akan Intan menutup Nurmawada. peluang orang lain. Saya Untuk Miss. menjaga bangsa kita yang bermaruah. Muhammad Adam. Okey. Banyak soalan ya. Muhammad Adam tak ada. Maaf lah. Adakah kita nak layan ambil soalan dia penonton Okay, je, Prof? Muhammad Atau Firdaus. soalan yang Soalan terakhir? Zaid ni, soalan yang Zaid ni banyak kali dah saya tak Firdaus sempat nak ada? baca because the scroll is so fast. Cepat sangat. Okay, so tu Kita je. buat program Okay, lagi. mungkin Augustia boleh Puan ambil Su satu dua boleh soalan sambung. lagi. Boleh Ya, saya. kita Okay, buat thank you program Aina. lagi, Prof. Untuk kelas HPD buat 119 lagi. kelas A Nur Nasuha Najiha. Lebih pula sebab banyak soalan sebenarnya yang bertanya. Saya Bunda. Kita ambil Okey, satu okey. lagi soalan. Nur Azira Iriani. Terus Saya sementara kita benda. menunggu soalan Prof, saya nak Nur- simpulkan tadi yang Prof pesan tadi. Okay, dah ada Nuriana dua benda. Rashidi. Belajar bukan sekadar Saya dalam benda. bidang yang dia Adam kuasai Rabili. sekarang di bilik kuliah, tapi juga harus belajar tentang perlembagaan Adam supaya Rabili. mereka memahami hak-hak mereka dan akhirnya Ya, saya. bangsa Ya, yang dia. berdaulat, bangsa yang bermaruah. Aisyah Atira. Ada soalan yang menarik saya tengok. Kalau Aisyah kita Atira. tegur aja tak dengar. Tegur aja tak dengar. Tegur aja tak dengar ni macam mana nak Aisyah Atira Abdullah. Sila Prof. apa? Saya kata macam ni lah. Kalau tegur tak dengar, tegur lagi. Tak dengar, tegur Hanan lagi. Umaira. Sampai kita tak ada pun tak apa. Kita tegur lagi. Kalian macam Hanan saya Umaira. kan, Saya Bunda. pengalaman lah. Saya Bunda, Muhammad saya. Akmal. Tidur dan tak Okey, dengar, good. tidur tak Muhammad dengar, tegur tak Akmal. dengar. Dia mencabar kan, Benda. mencabar kita ni. Dia kita macam nak marah je. Muhammad Jangan marah. Danish. Relax, cool and calm. Tak apa, steady. Muhammad Buat Danish lagi, Muhammad. cakap lagi. Sebab apa? Kita berpegang pada ad-dinun nasihat. An-nasihat. Muhammad Nasihat Nakiuddin dan Rejab. nasihat. Nasihat ni dia tak ada garang-garang dia. Terutamanya kita dengan bapak kita contohnya. Muhammad Takkan nak Sazmi jerit-jerit Zulfakar. all the time kan? Tak boleh macam tu. Itu yang kata orang yang memberi nasihat Muhammad itu sebenarnya Sazmi. orang yang sangat Muhammad berwibawa. Sazmi Dia Zulfakar. haknya ialah menentang raja yang zalim tu dengan nasihat. Tak ada. Nasihat Nur dengan Atira kasih Osman. sayang Prof. Nur Ha, Atira maksud Osman. saya- Sayangkan negara kita nasihat. Saya Bunda. Kalau kalian sayang Nur negara, Atira Muhammad Ali. macam ni. Kalau tak ni buatlah laporan polis. Nur Pergilah Atira lapor Muhammad ke Ali. SKMM ke, buat SPRM ke, lapor je. Nur Itu Ayu yang kita boleh buat Atika. lagi kan. Itu antara nasihat juga, tak ada masalah. Nur Ayu Atika. Pada saya, Muhammad yang Nur penting Azhar. ialah satu, Ya. kita buat melalui proses perundangan. Nur Tak ada Syahira masalah Farha. nak tegur. Jangan kata raja kita sampai tak boleh tegur. Nur Syahira Salah Farha. macam tu. Mahasiswa-mahasiswa Tak ada. yang saya kasih sekalian, menegur Nurliana raja itu Amran. tanggungjawab. Saya Bunda. Hak Itu raja Syaira untuk ke? ditegur. Hak dia. Kalau kita Saya tak tegur, Bunda. kita yang bersalah. Nurul Bukan macam tu. Nurliana Siapa Amran. pun. Saya. Tapi cara kita menegur tu bersesuaian dengan keadaan. Nurul Maisarah Muhammad Yusuf. Maknanya Saya jangan Bunda. menggunakan kebebasan demokrasi Nurul Saya Usman Bunda, Hamzah. saya. yang diberi kepada rakyat. Kebebasan Zafri yang Hakim, melampau, Zulfitri. kebebasan Ya. yang Saya tidak, Bunda. kebebasan yang Tidak. melupakan kepanan dan kesesalan. Nurul Afika Syahira. Saya Bunda. Nak apa? Ada cakap nak lapor apa, Yusradini kalau lapor pun tak dengar. Yusno. Ini bahaya ni. Saya Tak boleh lah Bunda. macam tu. Buat je Masuk lah. lagi Macam Mato, apa? rezeki menang lagi Ah, cash. Dia macam Aina ni, kalau Amira. lapor banyak Aina kali, Amira tak dengar Asmul. juga. Tapi kita tanya diri kita. Muhammad Kita Syamirul dah buat atau Rohaizam. tidak tanggungjawab kita?
You ask what they have bonda done dia for punya their internet country. Apa yang slow. kita dah lakukan untuk Dia dia, okey. Tak payah tengok orang Nur lain. Eliana Hanya diri Balkis. kita saja. Saya Bonda. Sekarang kita Nur balik Syafiq muhasabah diri. Daniel. Saya Bonda. Tak Balik boleh. muhasabah diri. Sazwan Apa yang Syami. kita telah buat. Saya Jangan kata Bonda. kenapa kerajaan tak buat, kenapa orang kampung dia tak buat, kenapa menteri ni tak buat. Tapi kita sebenarnya kita buat apa? Siti Aisyah Adnan. Tak apalah. Saya sikit-sikit Bonda. lah Kita buatlah. Siti Aisyah untuk Sabudin. semampu kita. Cik Fairuz buat Siti Aisyah jurulatih. Sabudin. Bonda dia kata kat saya Oh, dia punya dia internet kata. dia Saya rosak sempat pasal baca lah. Tak apa. Contohnya macam Okey. malam ni lah Prof. Siti Inilah Nur salah Ain. satu Siti usaha Nur Ain kita Muhammad Kamal. yang memberi Saya pendidikan Bonda. Umarul kesedaran. Siki. Dan di sini juga memberi ruang untuk para pelajar mahasiswa Umarul menyuarakan pandangan mereka, bertanyakan kepada Tak ada. orang yang arif khususnya dalam konteks undang-undang perlembagaan seperti Prof. Nur Alisha Muhammad Jadi Saiful. saya rasa bertuah pada siswa-siswi seperti mana yang Prof nyatakan Okey, dahulu. menurut lagi Umarul Jika sangat Siki. bertuah, dapat terus secara langsung bercakap dengan orang yang menjadi Umarul. pakar rujuk. Berbanding zaman Prof dahulu tidak ada internet. Tak ada. Okey, kita pergi pada Aisyah soalan, Atira Prof. Abdullah. Sekali lagi boleh Kita sebut. cinta dan sayangkan negara. Saya Bonda. Tidak kira apa jua parti pemerintah asalkan Oh, mereka ada mendukung pun kedaulatan Umar perlembagaan Siki. negara. Alright, Tetapi Aisyah dengan Atira menjadi Abdullah. ahli Dewan Negara, Saya Bonda. perlembagaan boleh dipindah mengikut kehendak parti pemerintah. Ada. Ini Umarul tentang ada. pindaan Tak perlembagaan. Aisyah Atira. Adakah institusi beraja mampu mengawal dalam Okey, konteks Aisyah Atira. Okey, institusi beraja hanya Muhammad boleh mengawal Sazmi. dalam beberapa perkara. Tapi memanglah institusi Muhammad beraja Sazmi ni, saya Zulfaqar. selalu cakap macam ni Encik Zahri ya. Diorang tak Kalau boleh bertembung institusi beraja dengan demokrasi yang sangat seterusnya kuat SPD macam tu tunai. 2/3 majoriti yang ke atas tu. Kalau bertembung biasanya institusi raja akan kalah. Saya cakap Diorang terus tak tahu terang. tadi. Sebab benda bagi kosong, buktinya ialah apabila Alright, Nur apabila Insyira berlakunya Irina. pindaan kepada perlembagaan contohnya Saya Bonda. yang Akmal menafikan immunity, yang membatalkan Akmal immunity, Daniel. yang membatalkan hak raja untuk Alif memberi Imran hak Azizi. mohon kepada undang-undang. Bonda. Jadi ini menunjukkan bahawa Amirul kekuatan Hakim demokrasi Abdul Hadi. itu, semakin kuat demokrasi, semakin lemah institusi Amirul Hakim beraja. Abdul Hadi. Kita kena perhati. Apabila Amirul contohlah, apabila memperkasakan demokrasi ini dapat Muhammad 2/3 Arif Nazir. majoriti, macam Cik Azhari Saya tengok Bonda. tadi, dia boleh menyebabkan Muhammad Sirajuddin. pindaan-pindaan perlembagaan berlaku dan tidak ada semak dan imbang Muhammad kepada Sirajuddin. perlembagaan. Saya Bonda. Bila tak ada semak dan imbang pada proses Muhammad pindaan itu, Sirajuddin. maka ia akan mendatangkan demokrasi yang Saya Bonda. lebih powerful daripada institusi Hello. beraja. Dan Okey, kita ada, tak boleh okey. nafikan bahawa Fatin ada Atika Yaakob. kemungkinan institusi raja itu akan menjadi hanya simbol. Kalau tidak hati-hati Taza dengan Afika. kuasa yang ada pada demokrasi itu. Sebab demokrasi ini besar, Muhammad dia beli Akram kuasa Muhammad rakyat Sani. dan sebagainya. Dan raja-raja ini Akram. bergantung kepada populariti. Kedaulatan raja Muhammad itu Akram. terletak kepada rakyatnya. Selagi mana rakyat mendukung raja, maka Muhammad selagi Akram itu Muhammad Sani. institusi beraja itu kekal. Begitu juga demokrasi. Muhammad Ali Sebab Haziq. itu mahasiswa-mahasiswa Saya yang Bonda. saya kasih sekalian, fikirlah Nadiatul elok-elok Fatina. kesan daripada Saya adanya Bonda. sistem beraja dan kesan Nur daripada Ain Ashika. tiadanya sistem beraja. Saya Bonda. Saya suka ingatkan tidak ada Nur sistem Adlin yang Suraya. perfect macam saya sebut tadi. Saya Bonda. Tidak ada sistem yang sempurna. Siti Nur Memang Aisyah ada Johar. calar-calarnya semua. Saya Bonda. Tapi bila kita bandingkan Saya calar-calar Siti Nur tersebut, Balkis. kebobrokannya lebih kepada centralization apa. Siti Nur Hafifah. Lebih teruk kalau kita Saya mempunyai Bonda. konsentrasi Wan kuasa Alia Nazira. berbanding dengan perkuasaan. Saya Bonda. Wan Ari Ruzaini. Saya. Wan Yang Agung Raja Alia tak ada Maisara kuasa veto. Nordin. Itu yang payah. Tapi presiden ada kuasa veto. Alia Dalam Maisara. konteks republik. Tadi ada kata raja ada Alia kuasa veto. Naziha. Setakat ni raja Saya kuasa Bonda. veto raja dalam Amirah gubaran undang-undang Hanis. tak ada. Amirah Hanis Azman. Ini slow Bonda. Ada aman sekarang ni sistem Arif Amirul Roslan. raja berperlembagaan. Saya Mana Bonda. tumpuan kuasa itu tidak Arif pada Amirul mana-mana Roslan. sepihak. Dia ada imbang antara dua. Raja berperlembagaan dan Saya Bonda. demokrasi berparlimen. Daniel Yang Chun ini Tau sebenarnya Chu. mahasiswa kena faham. Kena faham, betul. Kita Daniel tengok Chong. Amerika lah sebagai contoh kan tak? Trump, apa Trump Daniel. buat rakyat Amerika tak setuju pun, Presiden is the most powerful Polis pun man, ada not lain only program. America. Daniel.
Tapi seluruh dunia kata Presiden Muhammad Amerika Arif tu the most Fahmi. powerful man. Ada Sekarang benda, ni ada. bila timbul kuasa Cina je dia takut sikit. Nur Syamimi. Kan? Jadi di sini kita nak kata Republik tu tidak semestinya bagus sebab kita Nur tengok Amalia white Zahid. supremacy. Apa beza Ada white benda. supremacy dengan ketuanan Melayu Rauda di Nordin. tanah air kita ni? Saya bonda. Mereka bunuh-bunuh Syami orang Akmal. kulit hitam di sana kan? Di Syami sini Akmal. tak ada benda betul berlaku. Alright. Di sana republik, di Okey, sini sistem beraja. ulang balik. Daniel Kita Chong. nilailah balik. Saya tahu anak-anak mahasiswa ni Daniel Chong. bijaksana, bijak. Pelajar UiTM ni pelajar yang praktikal dan mereka Tak ada. bijak. Muhammad Akram Muhammad Saya Sani. fikir inilah yang kita perlu terapkan dalam kefahaman Akram. kita sebagai pelajar ni. Kita Rumah ni. jangan Amirul Hakim. jangan teruja dengan Amirul apa yang Hakim berlaku Hadi. di negara lain sebab ia mungkin yang pasti keadaan yang tidak Ada? sesuai dengan negara kita. Alright, 3-0. Setiap Benda. negara dia ada siapa? dia ada latar belakang Daniel kata dan tiba-tiba budaya Indra yang hilang. berbeza, Prof. Itulah dekat Bahkan college kita ada dengan lain problem Thailand pun kan. Saya tak tahu dia. Kita dengan Thailand just dekat Oh, je dekat jiran. sorry, madam. Saya orang Benda hotel Okay, Muhammad Akram. Siapa ada tag Muhammad Akram? Thai tu dekat je. Sungai Golok tu sempit je kan. Muhammad Akram dengan Tapi Amirul Hakim. sistem beraja Dua-dua ni dia jangan sangat putih. jauh berbeza dengan beraja kita. Mereka ada law sekiranya melanggar raja boleh bunuh. Muhammad Akram, Sebab itulah sumpah, pemuda-pemuda tak pernah dia putih. bangun menentang sistem beraja. Tadi saya apabila nampak Akram raja masuk. itu didapati tahu. pada Akram masuk pandangan jadi. mereka tidak sesuai Lain, Dia eh? lagi. masuk lagi. Tapi sistem beraja Okay, kita seorang ni, lagi kalau Akram kita tak masuk. tahulah kalau tengok Seorang lagi, Amirul apa Hakim. nama tingkah laku raja kita Amirul Hakim. sebagai pemimpin. Sebagai peribadi itu saya fikir itu suatu yang Amirul kita tidak Hakim boleh bincang tak ada kawan dari dia. segi diri itu, tapi sebagai institusi Okay, beraja. SPD 119 Mami Institusi beraja itu Bonda dia sebut masih lagi balik. suatu Muhammad institusi yang Sazmi, tak perlu ada kita hormati. Saya bonda. Allahu'alam. Ada pun. Aisyah Atira. Jadi Prof, Tadi kita soalan dah saya. ke penghujungnya Prof. Ada pun, alright. Okey. So semua datang. Okey. Tapi nanti Kita kelas ada 5 minit, senior Prof, tanyakan kalau Prof nak Akram buat dengan sokongan, Amirul Hakim. nasihat Tanya dia apa? ataupun- Problem apa? Suruh dia chat Saya nampak Suruh dia chat. banyak sangat soalan, saya minta Boleh, maaf now lah. you saya tak all boleh boleh jawab nak semua. Sambil-sambil tak dengar, boleh aku jawab mana semua. percaya you all cipta dulu slogan. Sebab slogan tu dia akan buka Jadi, 10 macam minit ni lah. terakhir masa Profesor tindakan akan mahasiswa, ketika Prof. Profesor present. Okey. Jadi you Pada dah saya, lupa dengan you all punya okey, sekarang ni patut kita patah perkataan bezakan tu nanti satu. senang. Cepat Pertama, cepat bila you tadi saya menjawab dah link tu ceritakan mesti apa hang yang ya. saya Copy harapkan and paste selepas and send. program kali Boleh? ni. Boleh, Rapat-rapatlah kelas? kita dengan kursi sambil ni, boleh? Institusi Ajar Melayu ya. Dan saya nak kempen juga HPD 138, Boleh? HPD Kelas? 238 tu. Okey. Okey. Yang keduanya Alright, secara good. umum Benar. saya fikir Okey, kita sebenarnya sebagai petrotisma ni mahasiswa okey. UiTM, Bunda rasa kalau macam kita pelajar mas- senior tadi HPD kita tutunai semat dalam diri, kita dah jaga ada maruah yang kita saya dan lepas punya sebagainya tu. petrotisma. Dan Tapi kadang-kadang mungkin dalam hati benak fikiran you all, kenapa UiTM ni ada benda-benda yang macam ni? belajar Berbanding bersungguh-sungguh. universiti Kalau lain tak ada jadilah kan? Orang-orang yang Tapi akan you kena menjadi ingat, kalau pewaris universiti bangsa, lain kita, kita ada tamadun Islam dunia. Kita ada tamadun Islam dunia yang kita belajar. Contohnya bonda ketika di UM, di UTM, kita ada tamadun Islam dunia lah. Alright. And then kalau macam Cik Aina pun bonda percaya ketika di UPM pun ada kan Aina kan tamadun Islam tu tak? Ada. Elective, ada. Jadi UiTM ni sebenarnya you tak belajar tentang sejarah. Sebenarnya untung juga sebab you senang tau kalau macam nak lulus tentang sejarah tu melalui kelas-kelas core macam ni. Kalau kami dulu kena ada paper 1, paper 2. Once you ramai juga lah kawan-kawan bonda konon-konon tak nak study pasal tamadun Islam ni. Then fail. Fail kena repeat sebab dia elektif yang wajib. Dia bukan elektif. Dia adalah paper wajib universiti. So bagi UiTM kita patriotisme melalui pusat kurikulum ni lah yang mengajar kita tentang tamadun, sejarah kita. Tapi kalau macam UiTM lebih kepada Bumi Putera. How kita sayang negara kita sebab kita ni Bumi Putera. Sebab ramai di kalangan kita Melayu tapi tak faham konsep ultra. Kita merdeka, okay my dear, kita merdeka sekarang di Malaysia, kita merdeka tak sampai lagi 100 tahun. So jangan terlalu happy. Kita merdeka baru berapa tahun? Berapa tahun kelas? Sampai tahu kita merdeka ke berapa baru? Kita belum sampai 100 tahun betul? Jadi you all kena jaga kita kemerdekaan ni. Kita tak tahu bila-bila lagi. Kadang-kadang sedih bila benda tengok orang Melayu ni dia tak sebijak orang Cina dan India dari segi menjaga bangsa dia. Kita just baca ikrar demi bangsa dan negara. Hari-hari ikrar kami kan masa sekolah dulu ikrar.
Kenapa kena ada demi bangsa dan negara? Dia akan sebut bangsa dulu, baru negara. Dan kita is a Bumi Putra, is bangsa Bumi Putra. Alright? So sayang kita punya bangsa ni sebab di is Malaysia. Ni kita punya, so kena sayang. Kalau tak ada sayang, siapa lagi nak sayang? Kita berdiri di atas bumi ni, nak bercuti pemalan. Kita berdiri di atas bumi ni, di atas tengkorak-tengkorak mayat-mayat bergelimpangan para tentera syahid yang mati syahid yang telah memerdekakan Malaysia. Okey, kita berdiri di atas bumi ni, kat bawah-bawah rumah awak ke semua ni, semuanya tulang-tulang orang-orang terdahulu. Kalau jadi fosil dah jumpa macam-macam. Jadi appreciate kemerdekaan yang ada kat Malaysia ni. Alright? Boleh Okay, so fokus copy paste yang ruangan. Kejap lagi boleh akan setinggi-tinggi terima kasih dan saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap saya. Kalau ada yang puji saya tu terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Tanjung Barat. Terima kasih Prof Datuk kerana bersama kita pada malam ini. Jadi apa yang saya nak simpulkan, saudara dan saudari siswa-siswi yang dikasihi, ada 3 perkara yang telah dipesan, pelan tindakan saudara-saudari perlu lakukan selepas habis ataupun selesai saja program pada malam ini. Yang pertama, kenali ataupun rapatlah dengan institusi Raja-Raja Melayu. Tak kenal maka tak cinta. Kenalilah mereka. Kalau ingin tegur, silakan. Nasihat berlandaskan undang-undang. Dan jangan berputus asa untuk mengingatkan. Kerana itulah fungsi kita berdakwah. Ingat, saling ingat antara satu sama lain. Yang kedua, Prof Datuk pesan, tuntutlah ilmu. Terus tuntut, ambillah peluang. Zaman hari ini apalagi COVID-19 ni memberi satu peluang dan wadah kepada kita. Saudara saya boleh duduk berada di rumah tapi boleh belajar di serata dunia sebenarnya. Boleh duduk saja di rumah asalkan ada akses internet. Ambil peluang itu. Dan yang lebih penting, ilmu tentang undang-undang perlembagaan itu sendiri. Kerana di dalam itu terletaknya hak saudara-saudari sebagai rakyat, hak saudara saya sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermaruah saudara-saudari. Dan di situlah nanti kita akan lebih menghargai hak orang lain juga. Tidak ada yang sempurna dalam dunia ini sebenarnya. Yang ada adalah saling memahami antara satu sama lain. Jadi saudara-saudari, saya juga ingin mengambil kesempatan ini memohon ampun dan maaf di atas sedikit gangguan di permulaan sesi pada malam ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Prof Madya, Dr. Azman Yahya iaitu pengarah Pusat Co-Curriculum yang memberi peluang pada saya dan juga Prof Datuk untuk bersama-sama dengan pelajar yang mengambil kursus co-curriculum di seluruh sistem UiTM yang ada 35 kampus termasuk 16 kolej bersekutu yang ada lebih kurang 600 orang pelajar. Jadi syabas dan tahniah pada Pusat Co-Curriculum dan syabas dan tahniah pada mahasiswa walaupun tadi Prof Naflah lihat mereka sangat padat jadualnya, penuh dengan assignment, ada ujian dan berbagai tugasan namun dapat masih bersama dengan kita. Dan saya percaya kita boleh perbaiki lagi budi bahasa kita di masa akan datang supaya kita jadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermaruah. Untuk itu, untuk saya serahkan kembali kepada saudara pengajar majlis. Saya nak baca sedikit pantun Prof. Pohon berangan tempat bertemu, girang rasa si anak dara. Baik, baliklah tuan membawa ilmu, bina bangsa. Saya nak pantun lah juga Sekian, satu. saya serahkan majlis ini. Silakan Prof. Ulang, pantun ulang je. Bunga kiambang, bunga melati. Kembang mari di dalam taman. Kepadamu tuan-tuan dan puan-puan ku berikan hati. Semoga silaturahim kekal berkekalan. InsyaAllah Prof. Jadi saya serahkan majlis ini kepada saudari pengacara majlis, Komander Nur Hidayah. Dipersilakan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang berusaha Encik Fairuz Muhammad Darus dan panel jemputan kehormat kita yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu atas wacana yang disampaikan sebentar tadi. Semoga segala apa yang disampaikan dapat kita hayati dengan sebaiknya dan semoga sentiasa tersemat semangat patriotisme dalam diri kita. Hadirin yang dihormati, sedikit peringatan buat semua pelajar
untuk mengisi slogan dalam Google Form kehadiran yang akan diberikan melalui jurulatih kelas masing-masing. Pastikan jumlah perkataan tidak melebihi 10 patah perkataan dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Bagi kehadiran para staf dan komuniti luar, link telah diletakkan di ruangan komen. Dengan itu, maka berakhirlah sudah program kita pada malam ini. Saya, Komander Rendah Muda Nur Hidayah Izzati Nur Hashim, menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf andai tersalah bicara, tersilap kata sepanjang mengendalikan program ini. Saya sudahi program Wacana Semarak Patriotisme pada malam ini dengan serangkap pantun. Pergi ke kedai membeli asam, asam dibeli bersama gula. Semangat patriotik harus ditanam, semoga diri cintakan negara. Kita tutup program Wacana Semarak Patriotisme pada malam ini dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Suratul As. Saya tinggalkan anda dengan lagu UiTM di hatiku. Semoga kita berjumpa lagi di lain wacana yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Okey, semua boleh masuk Boleh masuk tak semua? Boleh Bonda. Boleh. Okey, sorry. Boleh bunyi culas tadi. Dalam poster tu dia tulis 10 patah perkataan tu selepas slogan kerana. Maksudnya ini adalah bersifat semua kerana kami adalah you taklah, kami ni adalah bangsa Melayu yang mendukung agama bla 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 semua. Saya mahasiswa UiTM yang patriotik kerana contohnya saya tidak pernah menyebarkan berita-berita palsu. Dia benda-benda yang macam tu, simple je. Tapi kalau nak menang carilah ayat-ayat bombastik sikit. Okay, Cik Aina ayat bombastik bagi idea kat pelajar sikit. Saya mahasiswa UiTM patriotik kerana Trace. Wan Alia dah hantar dah Wan Alia. Adik-adik bagi idea sini bagi idea kat junior. Alamak. Blank lah Bonda. Blank Jangan saya mahasiswa UiTM yang patriotik kerana kadang-kadang saya blank habis Tak adalah. Bagi satu input yang ikhlas daripada hati you all semualah. Sebab Bonda percaya kadang-kadang jawapan tu tak semestinya fakta yang menang. Kadang-kadang jawapan tu yang orang baca tu sampai tersentuh. Taklah Cik Aina mungkin ada idea nak ni. Saya mahasiswa UiTM yang patriotik kerana apa? Nak cakap apa? Student ni semua kreatif, bombastik. Kan? Tapi 10 patah perkataan tu banyak lah kan. Anything you boleh letak. Letaklah, kaitkan dia dengan bangsa, agama dan negara. Sebab tadi yang Prof sebut kan, benda-benda macam tu. Kaitkan semua dengan keamanan, kestabilan, kesusilaan, kesopanan adab. Saya mahasiswa UiTM kerana saya sentiasa menjaga adab saya sebagai pelajar UiTM dan menjaga adab saya di kacamata dunia, macam tu. Bukan hanya di UiTM, menjaga adab saya kerana saya sayangkan ibu bapa, universiti, negara, Malaysia terutamanya. Kerana saya ingin menjadi contoh, dia apa-apalah, whatever, terpulang. Patriotik sebab saya hari-hari nyanyi lagu negaraku di dalam bilik air. Whatever, kadang-kadang tak jawapan yang macam tu yang menang. Saya patriotik sebab sebelum pergi kuliah saya memang menyanyi lagu negaraku di dalam bilik air. Supaya saya sentiasa menjiwai semangat dan kedaulatan dan keamanan Malaysia. Apa-apalah. Alright, kelas, Bonda rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Thank you so much untuk kelas ni. Kalau kelas Bonda ganti untuk minggu ke-14, minggu akhir. Bonda percaya kalau minggu akhir tu you all dah busy dengan test, quiz, assignment before kita punya study week during for exam. And itu saja. Terima kasih sebab you all luangkan masa untuk program Patriotisme Berteraskan Perlembagaan Persatuan Peranan Mahasiswa UiTM. So lepas dengar talk ni boleh jadi netizen, tapi jadi netizen yang beradab. Sebab kena ingat satu je, di alam barzah nanti di titian sirat nanti setiap kata-kata kita yang tertinggal tu, jadi jemari kita menulis tu semua akan dihisap. So kalau rasa komen tu tak perlu, tak payah tulis. Banyak lagi dosa lain nak tanggung kan. Tak payah nak buat dosa-dosa yang sekecil-kecil tu tapi dia makin lama makin banyak. Itu lagi bagus. Alright. So komen daripada Aina itu saja pada Bonda. Thank you so much. Selamat malam semua. Good night. Esok jangan tak pergi kelas pula. Alright. Bonda serahkan pada Cik Aina lah. Cik Aina nak stop record semua ni. Okay, terima kasih. Ada buat keram. Ya, boleh. Okay, so semua dah dapat isi link kehadiran daripada Pusat Koko? Okay, bagus. Dah ni. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Nanti untuk next kita ada assignment buat video refleksi 2 hingga 3 minit. So terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian semua untuk program malam ni. InsyaAllah kita jumpa untuk minggu depan seterusnya bagi kelas seperti biasa. Betul. Video refleksi tu Bonda percaya bila kita dah start presentation, semua kalau macam Bonda dah ajar bila buat slide PowerPoint tu tak nak PowerPoint, Bonda tak suka PowerPoint, jadikan video. Jadi you all semua dah biasa buat video. Jadi video 2 minit atau 3 minit tu senang je. Alright.
Dia macam kalau yang macam sini dah tahulah. Okay. Okay, video ni nanti cara menghantar dia adalah you all kena hashtag dekat kita punya Instagram lah. Hantar kat Instagram Aina senang nak semak. Ya, betul-betul. Hashtag kat Instagram kita. Dia ada kod lah, hashtag co-curriculum, hashtag patriotisme, hashtag UiTM di hatiku, so on. Sebab nanti hashtag tu kita akan nampak lah worldwide. Tapi hashtag di UKK Instagram kita lah. Nanti Bonda akan bagi link juga Instagram tu. Mana yang belum like Instagram. Tapi sepatutnya tak boleh tak like kan Aina, sebab kita boleh lepas pertandingan menu sunnah, betul tak? So sepatutnya semua dah kena like Instagram UKK. Okay, itu saja. Assalamualaikum semua. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Miss Bonda. Bye. Bonda saya pergi tandas. Terima kasih Madam. Okay, boleh Akram. Terima kasih Bonda. Terima kasih Thank you Bonda. Okay.